InsyaAllah kita mulai perbincangan kita kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil nizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dari kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Fama qalu fama ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya barang siapa Nabi SAW bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa taat padaku masuk syurga, barang siapa yang ingkar padaku maka mereka lah termasuk daripada kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadatu wa istifadah wal asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khari ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang bahagia? Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan sihat dan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So bagi yang tidak sihat tu saya syorkan kan supaya segera mendapatkan rawatan, segera mencari ubat dia. Sampai itu tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan segera kesembuhan dan kesihatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan dengan ada tafsiran ini sikit sebanyak dapat memberikan penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat bahagia berkenaan dengan makna-makna ataupun tafsiran yang terdapat di dalam surah Yasin ini, supaya dapat kita meningkatkan lagi ilmu kita, pemahaman kita berkenaan ilmu tafsir, serta dapat meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita lihat ayat yang seterusnya, itulah pada ayat yang ke-33 surah Yasin, ayat 34, 35 dan 36, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam Quran surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya tuan-tuan? Wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha, dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati. Maitatu ardul maitah. Ardul maitatu bumi yang mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan bumi tadi. Wa akhrajna minha habba, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Wa minha ya'kulun, maka setengah daripadanya mereka makan. Setengah daripada bijian tadi mereka makan. Kemudian pada ayat yang 34, wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa 'anabin, dan kami jadikan padanya akan kebun-kebun. Jannatin, kebun-kebun daripada pohon kurma dan pohon anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan, kami keluarkan daripadanya akan mata air. Wa min fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilat aidihim, supaya mereka makan daripada buah-buahannya dan apa yang telah mereka usahakan. Wa ma amilat aidihim, apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Apala yashkurun, maka mengapa kamu tidak bersyukur? Mengapa kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa mimma ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pasangan setiapnya daripada apa-apa yang tumbuh di muka bumi ini. Daripada apa yang terdapat di muka bumi ini terdapatnya pasangan-pasangan. Wa min anfusihim, dan daripada diri mereka. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada benda yang mereka tidak mengetahuinya. Benda-benda yang mereka tidak mengetahuinya. Baik. Kita lihat pada ayat 33. Ayat 33 ini Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan setengah daripada dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dah masuk dalam dalil kekuasaan Allah lah. Jadi kita dah habis perbincangan berkenaan dengan Habib An-Najjar dan penduduk At-Taqiyah, dan berkenaan dengan 3 orang rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi dah habislah perbincangan kat situ. Jadi sekarang ni kita masuk perbincangan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala ini, kekuasaan dia ialah dijadikan bagi kamu itu bumi yang mati. Wa ayatul lahumul ardu maitatu fa ahyainaha. Dan setengah daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang mati itu akan hidup semula. Bumi yang mati, yang kering kontang, hidup semula. Fa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan daripadanya bumi yang mati itu, yang hidup semula tadi, akan biji-bijian. Faminha ya'kulun, dan setengah daripada mereka itu mereka makan akan biji-bijian tersebut. Jadi setelah terangkan berkenaan dengan peristiwa dibangkitkan semula, peristiwa Habib An-Najjar dan 3 rasul tadi, hari ini kita bincang berkenaan dengan ayat-ayat berkenaan dengan dalil kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa sajalah yang dikehendaki, termasuklah kehidupan semula manusia yang sudah mati. Dan antara dalil yang jelas menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala, kuasaan ialah bagaimana dia berkuasa menghidupkan bumi yang mati. Terlihat pada bumi yang mati yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Salah satu daripada caranya Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati ini ialah Allah Ta'ala mendatangkan hujan ataupun menurunkan hujan. Dan hujan ni kita tahulah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hujan terlampau banyak pun akan menyebabkan banjir besar, menyebabkan kerosakan, menyebabkan kematian, kemusnahan dan sebagainya.
Masuk ujian ini ujian yang bersesuaian, sesuai dengan keperluan bumi, keperluan manusia, keperluan binatang dan sebagainya. Maka kita lihatlah bagaimana kalau seandainya bumi itu mati, bumi itu kosong, tidak ada apa satu pun yang terdapat pada bumi itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar hujan ke bumi tadi. Tentu kita akan lihatlah. Kita akan lihatlah sikit semasa daripada semasa ke semasa bumi mati itu akan menjadi hijau. Menjadi hijau. Kan? Kalau sebelum ini dipenuhi dengan tanah yang kering kontang, maka bumi itu akan menjadi hijau. Sebagaimana yang berlaku di Arab. Kita lihatlah bagaimana kejadian di Arab. Dia di Mekah dan sebagainya. Dilihat kalau sebelum ini bumi itu mati. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kering kontang di kiri kanan dan sebagainya. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala mendatangkan hujan yang banyak, yang bersesuaian dengan tanah tadi, maka kita dapati bahawa bumi itu kembali hidup. Kan? Daripada mana datangnya biji benih itu? Wallahu alam. Kita tak tahu biji benih itu daripada mana. Kan? Itu juga kalau kita lihatlah, kalau terdapatnya tempat-tempat, contohnya taman-taman baru lah. Taman-taman baru yang tak didirikan. Kalau sebelumnya tanah itu, kadang-kadang kita lihat tanah itu bukan daripada situ diambil pun. Tanah situ pun kadang-kadang ditambak. Diambil daripada tanah lain, kan, dengan menggunakan lori, dengan bertan-tan lori datang daripada tempat lain. Jadi tanah itu diambil daripada kawasan yang lain, kawasan pegunungan dan sebagainya. Kita lihat pada tanah itu bila ditolak dengan berdoza. Kita tengoklah, kita lihat tidak ada tumbuh-tumbuhan pun pada tanah itu. Kita lihatlah pada taman-taman yang baru, kawasan-kawasan industri yang baru yang didirikan. Kita lihatlah tidak ada tumbuh-tumbuhan pun pada tanah itu bila diratakan. Tetapi bila taman baru itu telah dibangunkan, telah didirikan, maka kita dapati bahawa kan kawasan itu akan mula menghijau apabila hujan datang, kan, daripada hari ke hari ada hujan panas dan sebagainya. Kita lihat akan ada je tumbuh-tumbuhan yang mula tumbuh, kan, dan lama kelamaan akan menghijaulah kawasan tersebutlah, macam tu. Bersama dengan bangunan-bangunan yang didirikan. Inilah menunjuk kepada kita bahawa di dalam tanah itu terdapatnya biji benih. Dalam tanah itu terdapat biji benih yang sangat halus, yang telah pun disediakan ataupun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memerlukan kepada hujan. Memerlukan pada hujan sahaja yang akan datang untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Masya-Allah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan mampu melakukan perkara itu. Baik. Wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyaina. Di antara dalil yang jelas menunjukkan kewujudan Allah dan kekuasaan Dia yang menghidupkan bumi yang mati, kan, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya, dengan diturunkan hujan sehingga menyebabkan bumi menjadi subur dan ditumbuhi tumbuhan yang berbagai-bagai warna, rasa dan sebagainya. Akan berbagai, tetapi ada juga tumbuh-tumbuhan yang ditanam sendiri oleh manusia, terutamanya buah-buahan. Buah-buahan biasanya ditanam sendiri oleh manusia. Macam tu. Diambil daripada kawasan lain, ditumbuh, kan. Tapi yang mudah tumbuh ni biasa lalang. Lalang, kan. Lalang ialah tumbuh-tumbuhan yang sangat mudah tumbuh di suatu kawasan yang mana tidak ada manfaat lah lalang tadi. Dia hanya menyakitkan mata je lalang ni. Walaupun mungkin ada sesuatu kelebihan yang ada pada lalang itu yang dicipta jadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fa akhrajna minha habba. Fa akhrajna minha habba. Maka kami keluarkan daripadanya habba, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang menjadi rezeki yang tidak pernah putus-putus kepada manusia dan juga ternakan. Jadi tumbuh-tumbuhan tadi ada juga manfaat dia. Bukan hanya, kan, walaupun kadang-kadang mungkin tidak ada manfaat pada manusia, hanya menyakitkan mata saja, tetapi ada manfaatnya. Tumbuh-tumbuhan itu kadang-kadang pada binatang-binatang seperti kambing, lembu dan sebagainya, kan, mereka mencari pada benda-benda yang boleh mereka makan. Sebagaimana biji benih yang menghasilkan buah lalu dimakan buahnya, di dalamnya ada biji yang menghasilkan lagi buah,
dan begitulah seterusnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faminhu ya'kulun. Faminhu ya'kulun, maka setengah daripadanya mereka makan. Mana maka daripada bijian tadi mereka makan dan mencari rezeki. Kerana sebiji benih akan menghasilkan benih yang banyak sehingga dia boleh menjadi sumber pendapatan dan rezeki pada manusia, seperti biji benih benih sawit, seperti benih sawit, getah, kan? Kita tengoklah sawit itu asalnya satu biji benih je. Daripada satu biji benih itu maka ditanam oleh manusia, kemudian disiram oleh air, siam oleh air hujan dan sebagainya. Maka tumbuhlah sebatang pohon biji benih, pokok kelapa sawit. Bila pokok kelapa sawit itu berbuah, kita nampaklah buah dia macam mana banyaknya. Asalnya satu biji benih je. Dengan satu biji benih tadi, maka berkembanglah, membesarlah pokok tadi, maka mengeluarkan buah. Satu tandan itu, tengoklah banyaklah dia punya isi satu tandan. Tengoklah kelapa sawit tu. Kelapa sawit, itu ingat kurma, kan? Kita nampaklah asalnya satu biji benih je. Kemudian bila dia pokok itu membesar dan mengeluarkan buah, kan, mengeluarkan tandan dia, daripada tandan tadi maka terbitlah, kan, daripada tandan itu maka terbitlah buah yang begitu banyak. Sampai kali kita lihat mungkin lebih kurang dalam 50 biji buah, ada yang 100 biji buah, 100, ada yang sampai 500 biji buah daripada satu tandan. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mereka gunakan untuk makan. Kalau tak makan pun mereka gunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Macam kelapa sawit digunakan untuk minyak dia lah. Minyaknya. Kalau buah-buahan yang lain, buah-buahan seperti buah kurma, buah anggur, kan, daripada satu tandan itu maka terbitnya banyaknya dia punya buah-buahannya, macam tu. Buah jagung, buah durian, buah longan, buah manggis, buah duku, buah rambutan dan sebagainya. Asalnya satu je, satu biji benih je, tuan-tuan. Bukan banyak pun biji benihnya, satu biji benihnya. Tapi bila dah besar dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala, kan, menganugerahkan rezeki yang banyak pada manusia, supaya kita gunakan untuk makan, untuk keperluan-keperluan anak bini kita, keperluan manusia dan sebagainya. Ada juga untuk keperluan binatang. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan bumi yang mati dan mencambahkan sebiji benih kepada beribu benih, maka begitulah juga kuasaannya. Dia menghidupkan manusia yang sudah mati. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan biji benih ataupun kawasan tanah yang lapang, yang tandus, yang tidak ada apa pun, kan, maka hiduplah tumbuh-tumbuhan kat situ dengan hujan yang didatangkan. Begitu juga Allah Ta'ala berkuasa menjadikan manusia, menghidupkan sembilan manusia yang telah pun mati. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa min ayatihi annaka taral arda khashiyatan fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzina ahyaha limautil mauta innahu kana 'ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir, surah Al-Fusilat ayat 39. Maksudnya setengah daripada tanda kekuasaan ini, sungguhnya kamu melihat akan bumi yang pada asalnya diam. Annaka taral arda khasyatan, sungguhnya engkau lihat pada bumi yang asalnya bumi itu kosong, sepi, kering dan tandus. Maka fa'azzalna 'alaihal ma', maka kami turunkan atasnya air, kemudian tanah tadi bergerak, ihtazat warabat. Pada asalnya bumi itu mati, kosong, tandus dan sebagainya, maka Allah Ta'ala mendatangkan hujan yang banyak kepada kawasan itu, yang bersesuaian dengan kehendak kawasan itu, maka bergeraklah tanah dan warabat, bergeraklah tanah, maka terbitlah biji benih, kan, dia tunas kat situ anak dia,
kemudian warabat dan subuhlah. Dia hidup dengan subuh. Innal ladzina ahyaha lil mautil mauta. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang telah menghidupkan akan orang yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya dia atas itu maha berkuasa. Maha berkuasa, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan semula dengan kuasanya makhluk-makhluk yang mati. Makhluk yang mati, Allah Ta'ala berkuasa menghidupkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati. Itu Allah Ta'ala mampu menghidupkan semula manusia yang telah mati. Nanti bila tiba masa dan ketikanya, bila manusia telah mati semuanya, maka dihidupkan manusia lalu dihantar kepada masyar untuk dihisap segala amalan manusia sama ada yang kecil ataupun besar. Apakah pengajaran pada ayat yang ke-33 ini? Antara pengajarannya antaranya ialah nikmat Allah Ta'ala lah yang dikurniakan yang sangat banyak kepada manusia. Masya Allah, terlalu banyak nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah tentu kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Terlampau banyaknya. Itu sebabnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah kerana dikurniakan rezeki yang banyak pada kita. Yang kedua, biji-bijian itu adalah sesuatu yang daripadanya lah terhasillah sebahagian besar makanan yang menjadi punca pergantungan hidup manusia dan haiwan. Kekurangan bijian akan membawa pada kemarau dan kelaparan. Kekurangan biji-bijian akan menyebabkan kemarau, kelaparan, kemiskinan, kehidupan dalam keadaan melarat dan sebagainya. Itu sebabnya apabila kita dikurniakan rezeki yang banyak pada Allah Ta'ala, kita banyak bersyukur kepada Allah di atas rezeki yang Allah Ta'ala gunakan bagi pada kita, dan kita gunakan rezeki-rezeki itu untuk ke arah kebajikan. Kita membantu orang yang susah, yang fakir dan sebagainya, yang melarat dan sebagainya, kita bantu setakat mana kita boleh, supaya besok satu hari nanti apabila kita susah, maka akan ada orang lain pula yang akan membantu kita, insya-Allah. So antara pengajaran yang banyak lagi lah pengajaran yang lain boleh kita fikirkan. Kalau dilihat pada ayat yang kita baca, ayat 33 ini nak menunjukkan pada kekuasaan, salah satunya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mampu menghidupkan semula yang bumi yang mati, yang manusia tidak akan mampu pun untuk menghidupkan. Dan manusia kalau dalam bab menyiram tanaman ini terbataslah. Itu sebab Allah Ta'ala menjadikan hujan. Kita lihat hutan yang begitu banyak, yang begitu besar tu, kita lihat hutan tu, yang kawasan yang hutan begitu luas, siapa yang menyiram dia? Adakah manusia menyiram dia? Manusia tidak akan mampu menyiramnya. Jadi mampu menyiramnya adalah Allah. Allah Ta'ala mendatangkan hujan yang begitu banyak untuk menyiram kawasan yang sangat luas. Maka subuhlah kehidupan tadi, kemudian binatang-binatang seperti burung, atau binatang-binatang yang lain, mereka hidup dengan riang, sangat suka kerana mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka sentiasa berzikir dan bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin وعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل, dan kami jadikan bumi itu ladang-ladang kurma dan anggur. Kami jadikan padanya akan kebun-kebun anggur, kebun-kebun kurma. Wafajjanna fiha minal uyun, dan kami keluarkan, pancarkan padanya itu akan mata air. Ini pun salah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mampu menjadikan bumi yang mati itu hidup semula, begitu Allah Ta'ala mampu menjadikan antara makanan yang menjadi makanan yang penting kepada manusia dan sumber yang penting pada manusia, itulah min nakhilin, kurma, pokok kurma, wa anabin, dan juga anggur. Pokok kurma dan anggur, cuma pokok kurma ni tidak tumbuhlah di Malaysia. Kalau ada pun tak banyaklah yang ditumbuh ni, yang ditanam oleh Malaysia. Jadi pokok kurma ni banyak tumbuh di Arab. Mana sumber makanan kepada orang dan sumber ekonomi.
kepada orang Arab. Kerana orang Arab ini pun bukan semua kurma itu mereka makan, malah banyak kalau kurma itu dihantar ke luar negara dijual, kan, dieksport ke luar negara. Ini pun salah satu daripada sumber ekonomi kelah kepada orang Arab. Kemudian wa'anabin, dan juga anggur-anggur, kan. Anggur-anggur ni ada yang tumbuh di Arab, bukan Arab. Di banyak anggur ni tumbuh di negara-negara yang beriklim Mediterranean. Kemudian jadi Allah Ta'ala menghidupkan bumi dengan menjadikan atas muka bumi ini yang sesuai untuk dibuat ladang-ladang kurma. Ladang-ladang kurma dan juga anggur. Dihususkan kurma dan anggur dalam ayat ini, keduanya mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan pokok-pokok buah yang lain. Jadi kenapa Allah Ta'ala menyebut kurma? Kenapa Allah Ta'ala menyebut anggur? Kenapa tak sebut durian ke, manggis ke, pulasan ke dan sebagainya? Kenapa tak sebut itu? Kerana buah-buahan ini, buah-buahan banyak khasiat dia lah. Buah-buahan yang banyak khasiat dia dan banyak diekspor ke luar negara. Banyak diekspor ke luar negara. Kalau daripada Arab itu datang ke Malaysia dan dijadikan sebagai ekonomi juga kepada orang Malaysia dengan menjualnya. Sebahagian maklumat berkenaan pokok kurma ataupun buah kurma. Kurma ataupun nama saintifiknya Phoenix Dactylifera. Dactylifera ialah tumbuhan asli di benua Asia dan juga Afrika. Benua Asia ni bukan di Malaysia lah, bukan Asia Barat, tapi di Asia, bukan di Asia Tenggara ini, tapi di Asia Barat, di negara-negara Arab banyak. Kemudian di Afrika jugalah banyaklah pokok kurma ini. Kemudian pokok kurma ialah jenis pokok yang mempunyai batang yang tegak dan boleh mencapai ketinggian sehingga 24 meter. Kan, dia lebih macam pokok kelapa sawit lah. Macam pokok kelapa sawit, dia punya taraf, dia punya ketinggiannya. Kalau pokok kelapa ni tinggi sangat, pokok kelapa ni memang tinggi. Dia pokok kelapa, macam pokok kelapa sawit dia, ketinggian tadi, kan, lebih kurang dalam 24 meter ketinggian dia. Kemudian pokok kurma punya buah yang melekat pada tandan-tandan yang keluar daripada pelepah daunnya. Setiap tandan mengandungi lebih daripada 1000 biji buah dan beratnya lebih kurang dalam 9 kilo. Itu satu tandan. Masya Allah tuan-tuan, satu tandan boleh mengandungi 1000 biji buah. Asalnya daripada satu buah je. Asalnya satu buah, maka menerbitkan banyak tandan. Satu tandan tu ada 1000, Masya Allah. Masya Allah, 1000 biji buah daripada satu tandan. Masya Allah. Kemudian pokok kurma boleh ditanam dengan dua cara. Dua cara pokok kurma ditanam. Pertama, ditanam dengan biji benih. Yang kedua, ditanam pada tunas yang tumbuh daripada batang pokok yang berumur 3 hingga 6 tahun. Okey. Ada dua cara. Pertama daripada biji benih. Yang kedua daripada tunas yang tumbuh daripada batang pokok yang berumur 3 hingga 6 tahun. Okey. Kalau menggunakan biji benih, kaedah ini akan menghasilkan buah yang berbeza daripada buah yang dihasilkan pada pokok asal. Dia akan menghasilkan buah berbeza daripada pokok asal. Kemudian kalau ditanam menggunakan tunas yang tumbuh daripada batang pokok yang berumur 3 hingga 6 tahun, kaedah ini akan melakukan buah yang sama dengan pokok asal. Dia akan melakukan buah yang sama daripada pokok asal. Berbeza dengan cara menggunakan biji benih. Kemudian pokok kurma mengeluarkan buah ketika berumur 4 tahun. 4 tahun selepas ditanam. Dan menghasilkan buah ketika berumur 9 tahun ke atas. Gitu. Dia mula melakukan buah ketika berumur 9 tahun. Kemudian buah yang banyak ketika berumur 9 tahun. Mana umur 4 tahun je dia dah melakukan buah. Kemudian kalau umur 9 tahun, jadi buahnya lebat. Dah mula berbuah lebat dah. Kemudian pokok kurma boleh menghasilkan buah sebanyak 27 hingga 270 kilo setahun. Sehingga 100 tahun. Dan selepas tu hasilnya akan berkurangan. Masya Allah. Dia boleh mulakan buah sampai 100 tahun tu tuan. Dia panjang umurnya pokok kurma ni. Sampai 100 tahun. Panjang umur dia.
Kemudian pokok kurma boleh hidup sehingga 150 tahun. Masya Allah. 150 tahun. Jadi kan beruntunglah bagi orang-orang yang menanam pokok kurma. Untunglah orang yang tanam pokok kurma, yang ada kebun kurma yang luas dan sebagainya. Jadi mereka mendapat kekayaan yang banyak, rezeki yang melimpah keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengeksport buah kurma terbesar ialah seperti Iran, Algeria dan juga Iraq. Kemudian setiap bahagian pokok kurma ada manfaat. Setiap pokok kurma ni ada manfaat. Macam pokok kalau di Malaysia ni pokok kelapa lah. Setiap pokok kelapa tu macam mana? Daripada batang dia, kemudian daripada tandan dia, kemudian daun dia, kan? Kan daripada buah dia, daripada buah tadi dia punya sabut dia, kemudian isi dia. Kan boleh gunakan manfaat untuk manusia. Kan manusia boleh minum air buah kelapa. Kemudian daripada dalam pokok kelapa itu adanya umbut kelapa. Kan ada umbut kelapa. Kan yang sedap rasanya bila kita masak, tuan-tuan. Kan kemudian daripada dia punya tandan dia, dia punya dahan dia tadi, daun dia, lidi dia dan sebagainya. Banyak kan manfaatnya pada manusia pokok kelapa itu. Betul juga dengan pokok kurma. Banyak juga manfaatnya. Jadi orang Arab pada zaman dahulu menggunakan pokok kurma untuk membuat rumah. Daunnya dijadikan sebagai bumbung, kipas, tikar dan raga. Tulang-tulang daun dibuat perkakas rumah atau penyapu. Manakala tangkai buahnya dijadikan tali. Pangkal daunnya yang cuma digunakan sebagai kayu api pun boleh menghasilkan minyak. Masya Allah, tuan-tuan. Kan? Inilah kekuasaan di kehebatan Allah Ta'ala. Kan? Ini dikatakan pokok seribu guna lah. Macam pokok kelapa ni, pokok seribu guna. Banyak kegunaan-kegunaan. Mana semua daripada struktur yang ada pada pokok itu ada manfaatnya kepada manusia. Itulah ibaratnya. Ibaratnya manusia kalau ada manfaat, kan, kita naklah menjadi orang yang banyak manfaat kepada manusia. Macam tu. Kemudian berkenaan pokok anggur pula. Pokok anggur, setengah orang percaya bahawa anggur adalah antara pokok-pokok buahan yang tertua sekali ditanam oleh Malaysia. Dia mula tanam oleh orang-orang Mesir purba sejak 6,000 tahun yang lalu. Masya Allah. Kan? Sejak daripada 6,000 tahun. Dan pokok anggur ni biasanya hidup pada kawasan yang sejuk lah. Kawasan yang sejuk, kawasan yang lembap. Ni pokok kurma. Pokok anggur lah banyak tumbuh. Ini berdasarkan penemuan biji benih beberapa tempat di Mesir. Termasuk di makam-makam mumia. Kat makam-makam terdapatnya biji benih hasil daripada penemuan tadi. Menunjukkan terdapatnya biji benih anggur. Kemudian orang Mesir purba menggunakan air anggur sebagai mengawet mayat untuk dijadikan mumia. Sebenarnya bukan anggur tadi dimakan. Makan anggur itu juga diperah. Kan dijadikan sebagai tuak. Kan. Dijadikan arak daripada anggur. Anggur tadi malah anggur itu juga digunakan untuk mengawet mayat. Air anggur itu digunakan untuk awet mayat. Mengawet mayat itu jadikan mumia. Kemudian pokok anggur yang dijaga dengan baik boleh mengeluarkan buah sehingga 300 hingga 400 tahun. Masya Allah. Kalau jaga dengan baik. Boleh mengeluarkan buah sehingga 300 hingga 400 tahun. Sebagai contoh, pokok anggur yang terdapat di Hampton Court, England telah ditanam sejak tahun 1786 Masihi sehingga ke hari ini pokok tersebut masih mengeluarkan buah yang subur. Masya Allah. Kemudian berkata Imam Az-Zuhdi, sesiapa yang ingin menghafaz hadis hendaklah kerap memakan anggur kering. Siapa yang nak menghafal hadis, jadi seorang yang penghafal ni, dia kena banyak melazimkan minum anggur. Makan anggur yang kering. Kemudian antara khasiat anggur ialah menguatkan daya ingatan. Dia dapat menguatkan daya ingatan, merawat penyakit lupa, mencegahkan minda, memutuskan balgam,
kan, membersihkan hati dan mencerahkan mata. Kan? Dia kuat. Banyak faedah-faedah pada anggur ini. Bukan saja airnya diminum, malah anggur tadi, anggur kering, boleh menguatkan daya ingatan, merawat penyakit lupa, mencegahkan minda, memutuskan balgam, membersihkan hati dan mencerahkan mata. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran pada ayat tadi, sambungannya, وَفَجَّنَّا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَفَجَّنَّا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, dan kami pancarkan. Kami pancarkan daripadanya, kan, padanya daripada kata mata air. Kami keluarkan daripada mata air. Jadi maknanya daripada hujan tadi, kan, akan keluar juga mata air. Dan mata air itu digunakan oleh manusia untuk menyiram tanam-tanaman. Tanam-tanaman ataupun digunakan untuk kepunahan manusia, untuk manusia minum dan sebagainya. Jadi ada dua mata air. Mata air ini ada dua. Pertama, mata air tetap. Yang kedua, mata air terputus-putus. Okay, macam mana dikatakan mata air tetap? Mata air tetap ini ialah ia mendapat bekalan air jauh ke dalam bumi, perut bumi, dan tidak bergantung pada hujan untuk mendapatkan bekalan. Antara itu, dia sentiasa mengalir sepanjang masa. Kan, dia mendapat bekalan pada air yang terdapat di perut bumi. Dia tak bergantung pada hujan lah. Dia hujan ke tak hujan ke, tetap ada air dia. Tetap air akan terkeluar. Kan, seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni air tidak pernah putus. Sejak daripada dulu sampai sekarang. Digunakan manusia. Manusia telah mengambil air Zam-Zam itu berapa banyak dah. Dibawa kepada jemaah haji, ambil air itu dan bawa ke negeri masing-masing seluruh dunia ini. Air Zam-Zam, air yang terbaik di muka bumi Allah Ta'ala ini. Kemudian ada pun mata air yang mengalir pada musim hujan sahaja, ialah mata air terputus-putus. Mata air terputus-putus ni mana mata air bergantung pada hujan. Kalau ada hujan, maka adalah mata air akan terbit. Kalau tak ada hujan, kering kontang, maka mata air pun habis. Tak ada mata air. Yang pertama tadi, mata air tetap. Dia tak bergantung pada hujan. Ada ia sentiasa. Hujan ke tak hujan, adanya air yang keluar padanya. Perkara pada ayat ini, pertama nak cerita pada kita pada ayat ini tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti anggur, kurma dan sebagainya, boleh manfaatkan kepada manusia. Kemudian semua rezeki dan kehidupan adalah datangnya daripada Allah. Kalau tidak disebabkan air, maka pokok tidak akan menghasilkan buah. Kalau tak ada air, tak adalah buah. Jadi kita sentiasalah berdoa Allah Ta'ala supaya bumi kita ni sentiasa dilempahi dengan air, dihujani dengan air yang bersesuaian dan berpada dengan tanah tersebut supaya tidak berlaku banjir besar. Kalau berlaku banjir besar, akan merosakkan pula tanaman-tanaman. Manusia pun akan mati. Kan, banyak bangunan pun akan rosak disebabkan oleh air yang terlampau banyak pula. Itulah saya, tuan-tuan. Dan kita boleh fikirlah tentang apa lagi hikmah-hikmah yang terdapat dalam ayat ini. Alhamdulillah, kita telah berkongsi tentang ayat yang ke-33 dan 34. Dua ayat yang kita berkongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan ada perkongsian ayat pada pagi ini, insya-Allah kita sebanyak dapat meningkatkan pemahaman kita berkenaan ayat tafsir dan surah sini. Sebanyak itu, insya-Allah dapat menguatkan untuk diri kita dan terus mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita tutup majlis kita, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an ya fattah ya alim. Nawilana qulubana bin nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'al. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah.
ta'assana bizitil jabarut wa tasamna bizitil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wa tamal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasya wa ta'un wa munkar wa fitan wa suyutil mukhtalifati ma syara'id wal mihan ma zahara minka ma batan min baladina hadza khasah bidal muslimin kafa wa amma innaka ala kulli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Insyaallah tuan, kalau ada masa ada kelapangan, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.